Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Ustaz Hafizi Al-Hafiz dan insya-Allah hari ini kita akan membongkar rahsia di sebalik 114 nama surah. Hari ini kita akan bersama-sama membincangkan surah yang ke-52 iaitu surah At-Tur. Sama-sama kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum 'adzabal jahim. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Jadi amak, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada pagi ini kita dapat bersama-sama berada dalam majlis ilmu, dalam perkongsian online kita seperti biasa setiap minggu untuk kita sama-sama membincangkan, kita membongkar di sebalik 114 nama surah untuk kita lebih faham Al-Quran, lebih kuat dan lebih mengetahui apa yang terkandung dalam Al-Quran untuk sama-sama kita amalkan dalam kehidupan insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya mohon untuk respon tuan-tuan untuk bantu saya sama ada suara saya dengar ataupun tidak. Kalau boleh dengar, tolong komen dengar dengan jelas ataupun bantu saya untuk tahu anda ni berada di mana. Jelas di Sabah, jelas di Selangor, di Johor, di Sarawak, di Singapura, di Indonesia mungkin ada. Tolong bantu saya sebab kadang-kadang ada sesetengah tempat tu dia kurang jelas sikit. Ada yang mengadu, Ustaz, saya tinggal di Johor Ustaz tapi macam sangkut-sangkut dan sebagainya. Tolong bantu saya untuk bantu respon supaya perjalanan live kita pada hari ini ni berjalan dengan baik dan insya-Allah mudah-mudahan kita dapat bersama-sama berada dalam majlis ilmu dalam keadaan yang terbaik dan mudah-mudahan mesej yang disampaikan tu sampai kepada kita dan boleh kita amalkan insya-Allah. Tuan-tuan, boleh bantu saya sama ada dengar dengan jelas ataupun tidak saya punya suara. Visual okey nampak okey Kita cuba perbaiki kekurangan-kekurangan kita yang sebelum-sebelum ni insya-Allah. Mudah-mudahan harapnya live ini berjalan dengan baik sehinggalah penamaan insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu taala, pertama sekali tolong bantu saya untuk tekan butang like dan juga sharekan live ini kepada sahabat-sahabat Facebook kita, kepada Facebook personal kita ataupun kita ada page-page kita. Tolong bantu untuk sharekan di page kita, sharekan di grup-grup kita. Banyak join grup memasak, grup taman, grup daerah, grup kelas pengajian, grup masjid. Tolong bantu saya supaya lebih ramai orang-orang yang di luar sana, sahabat-sahabat kita lah terutamanya, yang faham dan semakin dekat dengan Al-Quran. InsyaAllah tolong bantu. Dan juga boleh copy link. Mungkin ada
ada button 3 kalau di Facebook kan, di phone kita boleh tekan button 3 tu dan copy link dan boleh sharekan di grup-grup WhatsApp supaya ramai sahabat-sahabat yang join. Saat kita tengah live sekarang ni, mereka jadi orang yang terawal pertama tengok live ini, tengok perkongsian ini, dengar dengan baik, mudah-mudahan manfaatnya dapat pada mereka dan juga dapat juga pada diri kita yang sekadar berkongsi dan mengajak mereka bersama-sama dengan kita dalam majlis ilmu, insya-Allah. Jadi sebab itulah kita kena ambil masa, walaupun hari ini hari Sabtu, kebanyakan orang mungkin antara kita dah merancang dah, kejap lagi jam 9, jam 10 kita nak pergi ke bandar ataupun nak pergi bercuti ataupun nak pergi balik kampung dan sebagainya. Tapi kita ambil masa sekejap je pagi ini untuk kita mendengar majlis ilmu, insya-Allah. Mungkin sekarang ni ada yang tengah memasak sarapan ataupun sedang sarapan, sedang makan. Alhamdulillah, tak ada masalah. Boleh sambil-sambil makan sambil dengar. Mungkin ada yang baru lepas menunaikan solat sunat duha, masya-Allah. Ataupun yang sudah ambil wuduk baru nak solat duha. Alhamdulillah, boleh juga lepas solat dengar sama-sama. Ada yang mungkin baru lepas berjoging. Maklumlah sekarang ni dah boleh merentas sana, merentas sini. Dah boleh masuk taman sana, taman sini. Sama-sama kita berjoging kan. Alhamdulillah, jogging tak ada masalah. Supaya kita sihat, kita kuat untuk kita beribadat. Ingat, niat tu biar betul. Biar untuk kita jogging-jogging, mungkin yang ada boleh pergi kepada 10 km sehari. Yang boleh ke 20 km sehari. Mungkin yang ada juga sekarang ni, trend-trend berbasikal. 10 km, 20 km tu benda yang biasa. Tapi kita kena ingat, niat kita biarlah untuk sihat dan kuat untuk Allah dan untuk kita lebih kuat beribadat kepada Allah. Jangan salah niat. Jangan salah niat. Tak ada masalah kalau niat tu nak kurus sikit, nak cantik sikit, nak slim sikit, tak ada masalah. Tapi niat utama kita tu biarlah kerana Allah. Takut bila salah niat, lain pula jadinya. Dapat penat tapi tak dapat pun pahala untuk akhirat. Rugi. Jadi kita niat biarlah kerana Allah. Jangankan kita boleh lari ni, jogging, lari 10 km sehari, 20 km sehari, boleh berbasikal 10 km, 20 km. Tetapi solat yang mungkin sekadar 5 minit tu kita tak mampu buat. Tetapi bacaan Al-Quran yang mungkin 1-2 muka surat setiap hari tu kita tak mampu nak buat. Mungkin juga surau yang jarak dia 100-200 meter dari rumah kita, kita tak mampu pergi. Jadi kita kena hati-hati takut kita ni dikaburi oleh hawa nafsu syaitan yang memesongkan niat kita bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya sekali lagi mohon bantu saya untuk sharekan live ini kepada sahabat-sahabat, mudah-mudahan ramai yang mendapat manfaat, insya-Allah. Hari ini kita akan berkongsi berkenaan surah At-Tur. Surah yang ke-52, insya-Allah kita akan kongsikan slide harapnya boleh nampak slide tu. Sekejap saya buka slide. Okey, boleh nampak dekat sebelah sini dekat sebelah sini. Slide kita berkenaan dengan kita cuba untuk sama-sama tadabbur, untuk kita membongkar surah yang ke-52 iaitu surah At-Tur. Jadi apa yang kita akan bincangkan hari ini, setiap minggu kita akan bincangkan benda yang sama, iaitu 8, yang pertama berkenaan dengan 8 fakta surah. Yang kedua, di sebalik nama surah, kita akan cuba bongkarkan sedikit tema dan sebagainya. Dan yang ketiga, tak lain tak bukan, kita cuba ambil pengajaran yang ada dalam surah ini. Sebab tu kita kena begin with the end of mind. Kita tahu apa yang kita akan belajar, apa yang kita akan dapat pada penghujung perkongsian kita pada hari ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, bantu saya sekiranya ada ilmu-ilmu tambahan, maklumat-maklumat yang baru kita belajar, bantu saya tulis di ruangan komen supaya sahabat-sahabat kita yang lain pun boleh baca bersama-sama, insya-Allah. Jadi 8 fakta surah At-Tur. Okey, yang pertamanya, maksud surah At-Tur adalah Gunung Tursina. Boleh tulis di ruangan komen. Dan surah At-Tur ini merupakan surah yang ke-52 dalam susunan 114 surah ni. Hampir separuh lah lagi, belum separuh pun lagi. Dan status surah At-Tur merupakan surah Makkiyah.
dan terletak pada juzuk yang ke-27. Dan yang kelima, muka surat 523. Jadi surah At-Tur ni terletak pada muka surat 523. Jadi sahabat-sahabat yang ada Al-Quran bersama anda, kalau boleh pergi cari kejap Al-Quran. Yang boleh, kalau sebaiknya biar ada terjemahan supaya kita boleh sama-sama rujuk ketika kita membincangkan surah At-Tur ini. Dia dengar-dengar pun dapat juga ilmu, tapi kalau kita ada usaha sikit, ada effort kita sikit untuk upgrade lagi lah pemahaman kita, upgrade kita punya cara menuntut ilmu ni, insya-Allah mungkin kita akan dapat lebih lagi kefahaman dan Allah berikan taufik dan inayahnya untuk kita beramal dengan ilmu yang kita faham, insya-Allah. Surah At-Tur ni tak banyak, dia ada 3 muka surat sahaja. Jumlah ayat pun bawah 100 lah, bawah 50, 49 ayat. Jumlah perkataan dalam surah ini sebanyak 312 perkataan. Ni mungkin jarang-jarang kita jumpa ni. Boleh tulis kat ruangan komen. Kita punya admin pun dah tulis banyak ni. Alhamdulillah, terima kasih admin. Okey, yang seterusnya jumlah huruf dalam surah At-Tur sebanyak 1500 huruf. Jadi ini antara 8 fakta. Supaya kita bila mana kita tahulah sedikit sebanyak tentang surah At-Tur ini, maka dia akan menjadikan kita lebih sayang dan lebih dekatlah dengan surah dan juga Al-Quran, insya-Allah. Jadi seterusnya kita tengok apa yang nak kita bincangkan, ataupun surah At-Tur ni sebenarnya bincang masalah apa. Okey, kita tengok Dan siapa yang ada buku di sebalik 114 nama-nama surah ni, boleh buka buku ini muka surat 112. 112. Kita nak bincangkan sama-sama ni. Siapa yang ada buku tu boleh buka 112, dan mungkin siapa yang tak ada boleh, dan ataupun yang berminat lah nak dapatkan buku ni, boleh tulis dekat ruangan komen saya berminat. InsyaAllah nanti mungkin kita punya admin ataupun ejen-ejen akan bantu menghubungi anda. Tak rugi pun kita spend duit sikit untuk kita dapatkan buku. Saya rasa sangat bermanfaat untuk membantu kita faham Al-Quran. Dan juga kita bila mana baca Al-Quran setiap hari, kita akan rasa lebih manis, lebih khusyuk, lebih terasa nikmat lah kita ketika kita membaca Al-Quran. Okey, surah At-Tur ini dinamakan surah At-Tur kerana Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala memulakan surah mulia ini dengan bersumpah demi gunung Tursina. Ini kita boleh tengoklah macam mana kita tengok permulaan surah ini. Allah mulakan dengan Wat-Tur. Nanti kita akan tengoklah dengan nama gunung Tursina. Dan apa dia gunung Tursina ni? Gunung Tursina ni menjadi tempat Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam, yang mana gunung tersebut mendapat limpahan cahaya ilahi dan mulia dari seluruh bukit-bukit yang ada di muka bumi inilah. Nak katakan gunung Tursina ni ataupun yang dimaksudkan dengan At-Tur ini merupakan tempat Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Dan bukit ini juga merupakan simbolik ketinggian risalah yang diwariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada Nabi Musa, risalah yang dibawa oleh Nabi Musa kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketinggian risalah ini tidak boleh direndahkan atau dihina oleh sesiapa pun yang mahu mengatur konspirasi untuk menjatuhkan dan merendahkan risalah ini. Sebab itulah maka surah ini menunjukkan kepada umat Islam, terutamanya orang yang beriman, tentang kemenangan mereka di akhirat dan juga kekalahan musyrikin Mekah ataupun golongan-golongan musyrik ini di akhirat nantilah. Mak katakan ini merupakan ketinggian risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, kemudian diteruskan oleh risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak juga menunjukkan ketinggiannya, kemuliaannya. Dan walaupun ada usaha-usaha untuk merendahkan ataupun merosakkan ketinggian risalah tersebut, maka perkara itu tidak dibenarkan dan tidak akan berlaku, dan akhirnya menunjukkan ini juga menjadi kemenangan umat Islam ketika di akhirat nanti, dan bagaimana kekalahan golongan-golongan yang tidak beriman, golongan-golongan musyrik ini ketika mana mereka mendapat kebenaran yang
benar-benar di hadapan mereka ketika mana mereka diazab di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok seterusnya dalam buku di sebalik 114 nama-nama surah, ada diceritakan juga muka surat yang sama, surat 112 tentang fakta saintifik. Ini kita berminat nak tengok sikit lah. Berkenaan dengan gunung. Mungkin boleh besarkan sikit slide ni. Kalau kita tengok, di mana gunung adalah bentuk bumi yang melebihi 600 meter ke atas. Manakala 600 meter ke bawah adalah dipanggil dengan bukit. Setengah para ulama pun mengatakan kalaulah At-Tur ini gunung. Kalau di rendah lagi, itu namanya Jabal, bukit, Jabal. Seperti Jabal Nur, dia rendah lah. Ada juga perbincangan yang menyebut kalau At-Tur ini merupakan gunung yang ada tumbuh-tumbuhan di atasnya. Maka dia tak panggilkan gunung sekiranya mereka tak ada tumbuhan. Ini ada banyak perbincangan lah. Dan seperti mana yang ada fakta saintifik yang ada dalam buku ini berkenaan dengan gunung yang tertinggi di dunia. Setakat inilah adalah Gunung Everest yang mempunyai ketinggian setinggi 29,035 kaki, ataupun kalau kita convert kepada meter dia sebanyak 8,848 meter, ataupun lebih kurang 8.84 kilometer. Banyak lah. 8.8 kilometer lah lebih kurang. Cuba bayangkan dalam perjalanan kita 8.8 kilometer, kita tegakkan ke atas. Jadi itulah ketinggian Gunung Everest yang ramai orang cuba untuk daki kan. Nak katakan hebatlah kan penciptaan Allah SWT. Namun sebenarnya di Malaysia juga ada gunung yang tinggi juga. Dan antara gunung yang tertinggi di Malaysia adalah Gunung Kinabalu yang terletak di Sabah. Ketinggiannya 4,095 meter. Hampir separuh lah lebih kurang. Ini mungkin gambar saya ketika mana berada di kaki bukit lah. Bukan kaki pun lagi kan. Tak naik pun. Saya belum diberi kesempatan untuk naik, tapi sempatlah pergi ke Ranau, Kundasang dan sebagainya untuk melihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Malaysia ada gunung yang tertinggi, iaitu gunungnya adalah Gunung Kinabalu, 4,095 meter. Jika nak dibandingkan hebatnya ciptaan Allah ni, sangat-sangat hebat, di mana sebenarnya ketinggian Gunung Kinabalu 9 kali lebih tinggi berbanding menara KLCC. Yang hanya ketinggiannya 452 meter saja. 452 meter saja KLCC. Bayangkan KLCC yang tersergam indah tu, tinggi tu, kan? Susun 9 kali baru sama ketinggian dengan Gunung Kinabalu. Masya Allah. Maknanya kita buat 9 kali menara KLCC, kita tumpuk-tumpuk kat atas tu, itu baru sama dengan Gunung Kinabalu. Walaupun kalau tengok gambar saya, daripada gambar saya ni, nampak macam tak berapa tinggi sangatlah, sebab saya dah berada di kawasan yang tinggi. Nak naik sini pun naik kereta dalam 2 jam, sejam lebih lah. Cuba bayangkan naik kereta kalau jalan kaki tu tak tahulah kan. So nak katakan ini compare lah antara menara-menara yang tertinggi di dunia. Menara KLCC dulunya, pada dahulunya pernahlah tergolong dalam kategori menara paling tinggi di dunia. Dahulunya lah. Yang ketinggiannya 452 meter. Tetapi, sekejap, saya mungkin boleh zoomkan sikit supaya boleh nampak. Boleh zoom punya Alright, okay. Ni menara KLCC 452. Taipei, menara Taipei 101, 508 meter. Willis Tower setinggi 527 meter. Yang paling tinggi sekarang ni di dunia Burj Khalifa setinggi, berapa ketinggian ni? 828 meter. 828 meter. Cuba bayangkan ciptaan manusia yang paling tinggi pun belum capai lagi pun. Katakan Burj Khalifa ni pun tak boleh nak lawan lagi menara Gunung Kinabalu yang sangat-sangat hebat ni lah. Nak katakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala
sangat-sangatlah hebat, dan Allah suruh kita melihat, merenung dan tadabbur supaya bertambah keimanan kita dan yakin bahawa ciptaan-ciptaan yang hebat ni pasti ada pencipta yang maha hebat yang mengatur, yang menjadikannya, dan setiap ciptaan yang ada ini ada tujuannya. Dan kita tengok gunung Kinabalu, kita tengok gunung Everest ataupun gunung Tursina, gunung-gunung ni bukannya Allah cipta sesaja je. Buat apa cipta gunung tu kan? Sedangkan ialah tak ada function sangat ke? Tak ada. Setiap ciptaan Allah ni ada tujuannya. Begitu juga dengan kita. Kita hidup kat dunia ni bukan sekadar nak habiskan habiskan beras. Kita ada tujuan hidup kita. Sebab tu kalau kita hidup sesuai dengan tujuan hidup kita, iaitu untuk pertama sekali tujuan hidup kita untuk menjadi hamba Allah. Yang kedua untuk kita menjadi khalifah. Kalau kita hidup sesuai dengan tujuan kita menjadi hamba Allah, untuk beribadah, mengabdikan diri kepada Allah. Yang kedua untuk kita menjadi khalifah, untuk kita memberikan kebaikan, untuk kita berdakwah dan sebagainya. InsyaAllah hidup kita, kalau kita buat dua perkara ini dan tak lari daripada dua perkara ini, tak serong sikit, tak ke sana ke sini, InsyaAllah hidup kita akan tenang, hidup kita akan bahagia dan hidup kita akan berjaya dunia akhirat. InsyaAllah. Jadi ini fakta saintifik lah, saya tambah sikit lah. InsyaAllah ini berkenaan dengan gunung. Nak katakan surah At-Tur ini berkenaan gunung Tursina dan Allah bersumpah dengan nama-nama makhluk-makhluknya, ciptaan-ciptaannya, pasti ada sebab lah. Okay, kita nak tengok seterusnya. Ini di sebalik nama surah. Di mana nama surah ini diambil, iaitu ada pada ayat yang pertama. Jadi boleh tengok pada ayat pertama tuan-tuan dan puan-puan. Ayat pertama dalam surah ini, Wat-Tur wa kitabim mastur fi rakim mansyur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur. Ini antara 6 ayat pertama lah. Di mana kalau kita tengok Wat-Tur ni dan demi gunung Tursina. Dan kemudian demi kitab yang tertulis dengan rapi, ayat kedua, fi rakim mansyur, pada lembaran surah yang terbuka. Dan yang keempat, wal baitil ma'mur, dan demi baitul ma'mur, wasaqfil marfu', dan demi laut yang tepu kepanasan, wal bahril masjur, dan demi laut lah, bahri ni laut. Dan banyak lagi lah, ini antara ciptaan-ciptaan dan makhluk-makhluknya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan 5 makhluknya untuk menegaskan bahawa kebenaran hari kiamat itu pasti akan berlaku. Jadi nanti kita akan tengoklah. Maksudnya dalam ayat ni kita akan tengok bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan nama At-Tur ini diambil daripada ayat yang pertama. Okey, insya-Allah. Boleh dapat tuan-tuan? InsyaAllah. Bagi yang baru masuk, sekarang ni kita sedang bincangkan surah At-Tur dan sama-samalah bantu saya untuk sharekan live ini kepada sahabat-sahabat dan jangan lupa untuk kita tekan butang like dan insya-Allah kalau ada perkara-perkara ilmu-ilmu yang bermanfaat ataupun ada mungkin soalan-soalan boleh ajukan kepada komen. Nanti insya-Allah kalau sempat saya baca, kalau tak sempat kita akan cuba respon secara tulisan lah insya-Allah. Okey, kita pergi kepada tema surah At-Tur ini. Okey, kita tengok yang pertama ayat 1 hingga 16. Kalau kita tengok ayat 1 hingga 16, Allah bersumpah dengan 5 makhluknya untuk menyatakan janji kebenaran berlakunya kiamat dan azab neraka kepada mereka yang mendustakan Allah. Jadi nak katakan macam tadilah kita tengok kan bagaimana Allah Subhanahu Taala mulakan dengan Wat-Tur wa kitabim mastur fi rakim mansyur, dan sehinggalah 5 makhluk Allah yang Allah nak katakan Allah bersumpah dengan gunung Tursina, Allah bersumpah dengan kitabnya, Allah bersumpah dengan banyak lagi lah kita tengok tadi kan. Allah bersumpah dengan Baitul Ma'mur, Allah bersumpah dengan laut, Allah bersumpah dengan bagai lagi lah yang kita boleh tengok supaya apa? Kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan bahawa bila mana Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya, ia menyatakan satu kebenaran, berlakunya kiamat dan azab neraka
kepada pendusta. Kalau kita tengok nantilah, kalau kita baca daripada ayat 1 hingga 16 ni, kita akan nampak bagaimana Allah memberikan azab yang sangat pedih kepada mereka yang mendustakan Allah dan mendustakan Rasulnya serta mendustakan akan berlakunya kiamat. Jadi ini satu perkara yang kita kena sama-sama perhatikanlah. Dan kemudian ayat 17 hingga 28, mungkin tuan-tuan sahabat-sahabat boleh bantu saya untuk tulis di ruangan komen poin-poin ni lah supaya kawan-kawan sahabat-sahabat kita yang lain pun dapat ilmu yang sama. Okey, ayat 17 hingga 28 gambaran nikmat syurga yang disediakan kepada ahli keluarga yang beriman. Rupa-rupanya tuan-tuan, dalam surah At-Tur ini Allah memberi gambaran bagaimana nikmat syurga tu secara detail. Apa yang mereka akan dapat, apa yang mereka akan buat bersama-sama siapa mereka di dalam syurga. Rupa-rupanya kita nanti dapat bersama dengan ahli keluarga kita yang beriman, bersama-sama berjumpa balik di dalam syurga. Nanti hal ni kita akan bincang di hujung nanti insyaAllah. Ini kita pergi sepintas lalu sajalah. Okey, kemudian sambungan ayat 29 hingga ayat 44, ia merupakan motivasi buat Rasulullah SAW supaya bertenang walaupun dituduh sebagai seorang penyair ataupun pendusta bagi menjawab setiap persoalan Quraisy. Kalau kita perasan antara ayat 29 hingga 44 ni banyak persoalan-persoalan. Banyak persoalan-persoalan orang Quraisy yang jawapannya dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya ia sebagai jawapan kepada persoalan mereka lah. Mereka persoalan ini, persoalan itu, persoalan ini. Jadi nak katakan Rasulullah disuruh untuk setenang walaupun dituduh macam-macam, walaupun ditomah dan sebagainya, maka tenang dalam menjawab setiap persoalan yang dilemparkan daripada Quraisy. Kemudian yang terakhir sekali ayat 45 hingga 49, di penghujung surah ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan motivasi buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya bersabar dalam berdakwah dan banyakkan bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita perasan banyak surah-surah yang kita dah bincangkan, di penghujung-penghujung surah selalu Allah letakkan perkataan sabar dalam berdakwah. Sabar, sabar. Sebab apa? Sebab dalam berdakwah ni memang kena sabar. Sebab tu orang cakap, kita nak berdakwah tak cukup dengan kita berada di pihak yang benar, tapi kita perlu sifat sabar untuk menghadapi segala ujian dalam berdakwah. Dalam berdakwah perlu ada benar, perlu benar dan juga perlu sabar. Sebab tu kita kena sekalikan. Sebab tu dalam, nanti kita akan bincanglah dengan lebih lanjut di hujung nanti insyaAllah. Jadi ini antara tema-tema yang dapat kita bincangkan dalam ini. Mudah-mudahan kita dapat kefahaman lah ketika mana kita membaca surah At-Tur. Alright, kita dah sampai di penghujung ni. Saya nak baca komen sekejap. Ada komen Puan Syifa kata ingat Gunung Kinabalu, teringat geng-geng dia lah. Alhamdulillah, ramai yang, mungkin ada yang dah pernah pergi Gunung Kinabalu ke? Siapa yang dah pernah naik Gunung Kinabalu ataupun dah pernah sampai bau-bau gunung ataupun di kaki-kaki gunung, boleh komen. Saya dah sampai Ustaz. Ustaz tak sampai lagi ni. Saya dah pergi dah naik dah. Boleh komen. Mungkin sama-samalah kita tadabbur alam. Ramai yang kata kalau dapat hiking tadabbur, masya-Allah, lagi best. Subhanallah, mungkin boleh ajak geng-geng kita, geng-geng masjid, geng-geng surau dan sebagainya, buat satu trip ke Gunung Kinabalu untuk panggillah ustaz-ustaz ke dan sebagainya, untuk kita tadabbur alam di atas tu. Mesti mantap tu. Mungkin boleh diajukan tu insya-Allah. Boleh rancanglah sama-sama. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi kepada pengajaran surah At-Tur. Okey, yang pertama ni, sekali lagi rupanya dalam surah At-Tur Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan syurga kepada orang yang bertakwa. Pengajaran pertama, hari ini saya nak bagi 3 saja pengajaran untuk dibawa pulang ataupun untuk kita amal bersama-sama. Yang pertama, orang bertakwa yang dijamin syurga. Maksudnya, syurga ni memang dijamin untuk orang yang bertakwa.
Seperti mana kita dah bincang dalam surah Az-Zariyat yang sebelum ni, minggu lepas pun kita dah bincang. Ni ayat surah Az-Zariyat innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah ditempatkan di dalam beberapa taman syurga dengan mata air yang terpancar padanya. Innal muttaqin. Dimulakan dengan innal muttaqin. Dia tegaskan inna ni memang sungguh orang bertakwa nanti akan masuk syurga. Sungguh betul, tak tipu punya. Sama juga dengan surah At-Tur ini ayat yang ke-17. Ini ayat 15, surah Az-Zariyat ayat 15. Hampir sama juga kedudukannya. Satu ayat 15, surah At-Tur surah selepas dia. Surah Az-Zariyat kan surah yang ke-51. Surah sebelum At-Tur ni. Jadi surah At-Tur ini dalam ayat yang hampir sama kedudukannya, satu ayat 15, ni satu ayat 17. Juga Allah memberi penegasan innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya orang yang bertakwa ditempatkan dalam taman-taman syurga dan nikmat kesenangan yang tidak ada taranya. Masya-Allah. Bayangkan tuan-tuan, Allah dah ulang banyak kali dalam Quran. Orang bertakwa mesti masuk syurga. Orang bertakwa pasti akan dapat rasa nikmat syurga. Syurga ni dijanjikan Allah untuk orang bertakwa. Jadi apa lagi yang kita nak ragukan Quran ni? Apa lagi yang kita malas sangat ataupun kita tak nak ada usaha ke nak jadi orang bertakwa ni? Dah banyak dah ciri-ciri orang bertakwa kita bincang sebelum ni. Sebelum ni surah Az-Zariyat, sebelum surah Az-Zariyat pun kita dah bincang juga janji Allah kepada orang yang bertakwa syurga. Orang bertakwa masuk syurga. Orang bertakwa masuk syurga. Kita ni cubalah untuk usahakan untuk diri kita layak dalam usaha mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan layak untuk digolongkan dalam golongan orang yang bertakwa. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, saya nak cuba untuk kita bagaimana nak bagi tahulah bagaimana cara untuk kita menjadi orang bertakwa. Ini saya nak kongsikan 6 cara untuk kita jadi orang bertakwa. Bagi mungkin saya dan kita semualah masih tercari-cari macam mana ustaz dah cakap kita kena jadi orang bertakwa, bila orang bertakwa baru dapat masuk syurga. Tapi macam mana ni? Macam mana cara dia? Macam mana kita nak jadi orang bertakwa? Jadi hari ini saya nak cuba bantu anda dan juga diri saya juga untuk kita sama-sama dapat ilmu ini dan kita praktikkan satu persatu. InsyaAllah mudah-mudahan usaha kita nak jadi orang bertakwa Allah nilai ganjaran yang sangat tinggi. Mudah-mudahan walaupun kita belum jadi orang bertakwa tapi kita berusaha sungguh-sungguh untuk jadi orang bertakwa, mudah-mudahan Allah juga menjaminkan syurga buat kita insya-Allah. Okey, yang pertama sekali, bantu saya untuk tulis dalam komen. Cara yang pertama ni ada 6 cara Cara yang pertama adalah kita kena berusaha bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sebab mana bila mana kita menuntut ilmu ni, insya-Allah Allah akan berikan kebaikan yang banyak. Seperti mana yang dalam satu hadis riwayat Ahmad yang kita selalu bacalah dan mungkin selalu pun saya sebut, Allah Subhanahu dalam kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah nak berikan kebaikan yang banyak, maka Allah akan berikan kefahaman dalam agama. Dia penting ni, ilmu ni kan cahaya. Jadi cahaya nilah yang akan menyuluh jalan kita kepada jalan yang baik, kepada jalan yang lurus, kepada jalan menuju syurga. Bayangkan kalau kita keluar pada waktu malam ataupun rumah kita tiba-tiba blackout, gelap malam tiba-tiba blackout, tak nampak apa kan, gelap dan sebagainya. Dan kita memerlukan cahaya. Walaupun rumah kita tahu mana dia peti ais, mana dia bilik air, kita tahu. Tapi dalam keadaan gelap gelita masih lagi kita teraba-raba, betul tak? Nak cari jalan. Ini rumah kita yang kita dah tahu dah jalan dia. Apatah lagi jalan kehidupan yang sangat luas, yang sangat banyak ujian-ujiannya. Kita perlu satu suluhan jalan yang benar supaya kita tidak terpesong ke jalan-jalan yang sesat, kepada jalan-jalan yang salah. Dan caranya untuk kita disuluh kepada laluan yang benar di dunia untuk kita dapat lalu jalan yang lurus ke syurga, iaitu dengan ilmu yang benar. Sebab tu ilmu tu sangat penting. Dalam satu hadis Nabi SAW juga ada menyebut, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu lahu tariqan il jannah."
Maksudnya barang siapa yang melangkah kaki ni untuk menuntut ilmu, untuk tambah ilmu, maka Allah bagi satu jaminan, sahalallahu lahu tariqun ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan jalan dia ke syurga. Cuba bayangkan kita pagi-pagi ni lepak-lepak, duduk-duduk, mungkin ada yang dengar sambil baring dan sebagainya, tak ada masalah. Kita tambah ilmu, tambah informasi, tambah kita punya kefahaman dalam agama ni, Allah ketika itu mudahkan setiap kaki kita, anggota badan kita untuk kita menuju kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu janji-janji Allah. Sebab tu ilmu yang paling utama dalam menempuh jalan takwa ini adalah ilmu Al-Quran dan juga hadis. Ilmu yang sangat-sangat penting untuk kita dalami, untuk kita menjadi orang yang bertakwa adalah ilmu Al-Quran dan juga ilmu hadis. Alhamdulillah, sekarang ni kita dah berada dalam satu jalan yang benar. Kita cuba faham Al-Quran. Mungkin kita tambah pula dengan kuliah-kuliah hadis dan sebagainya, dan kita dan itulah insya-Allah akan menjadi ilmu yang penting untuk menempatkan kita bersama dengan orang yang bertakwa. Okey, itu yang pertama. Baru pertama ni. Yang kedua, beramal dengan ilmu. Jadi ilmu tu penting untuk kita sama-sama beramal. Sebab tu kalau kita tengok, sebaik-baik ilmu yang kita belajar adalah ilmu yang kita amalkan. Dan kalaulah kita tak beramal dengan ilmu tu, maka ilmu tu akan menjadi sia-sia. Sia-sialah, tak gunalah. Ada tapi tak guna. Kata kalau dalam pepatah Arab, al-ilmu bila amali kasyajari bila thamar. Ilmu tu tanpa amal ibarat pohon yang tak berbuah. Bayangkan kita ada tanam pokok. Kita tanam pokok durian musang kingau contoh kan. Sedap kan. Sedap pun sedap, mahal pun mahal kan. Tanamlah pokok musang king 20-30 tahun, dah 100 tahun, dah besar dah pokok tu. Kalau ikutkan umur dia ni, dah keluar buah yang banyak dah. Tetapi tak ada pun sebiji buah musang king, durian musang king yang tumbuh kat pokok yang kita dah jaga, kita dah baja, kita dah buat macam-macam lah kan. Tapi tak ada buah. Maka pokok yang besar yang kita jaga penat-penat lelah tu, yang kita siram, kita baja dan sebagainya, ia menjadi pokok yang tak berguna lah. Sama juga dengan ilmu kita. Kita belajar pagi, petang, siang, malam, bertahun-tahun dari sekolah rendah, pergi sekolah menengah, masuk universiti, pergilah kuliah-kuliah di masjid, online dan sebagainya. Tapi satu pun tak amal. Maka ia langsung tak berguna untuk kita. Kan? Jadi sebab itulah kita kena usahakan. Sebaik-baiknya, walaupun ilmu tu sekecil-kecil perkara, InsyaAllah bila mana kita beramal, dengar betul-betul guru saya ada berpesan lah. Kalau kita beramal walaupun dengan sekecil-kecil ilmu yang kita pelajari, tak kisahlah ilmu tu mungkin ibadah-ibadah kecil ataupun pesanan-pesanan lah yang guru-guru kita pesankan. Tapi benda tu nampak remeh. Tapi kita beramal dengan ilmu tersebut, maka Allah akan ajarkan ilmu, kefahaman, hikmah yang kita tak belajar pun. Faham tak? Kita tak belajar benda ni tapi Allah bagi kefahaman. Allah campakkan hikmah dalam diri kita. Dan kita tak belajar. Mungkin faham tak? Contohnya kita tak belajar pun secara langsung tentang fizik, mungkin kimia, tetapi bila mana kita mungkin ilmu tentang adab tu kita amalkan, ilmu tentang Al-Quran yang kita amalkan, walaupun sekecil-kecil perkara, Allah akan berikan kefahaman dan hikmah yang besar dalam diri kita. Sesuatu yang kita tak tahu. Sesuatu yang kita mungkin tak belajar secara formal, tapi Allah bagi ilmu tu. Jadi kita sama-samalah amalkan insya-Allah. Itu yang kedua. Dah belajar banyak-banyak, dah tahu ciri-ciri orang bertakwa dan sebagainya. Ilmu tu dah tahu. Amal tu penting. Dan yang ketiga, mujahadah dan istiqamah. Rumah Haruman kata, Puan Mahani Radhimah kata, jom ustaz kita pergi sama ke kaki Gunung Kinabalu. Jangankan kaki, ke puncak pun kita boleh pergi insya-Allah kan. Insya-Allah azam. Ada yang kata insya-Allah tahun depan nak ke Gunung Kinabalu. Saya baru baca minta maaf lambat sikit keluar kat situ tu. Okey, yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan, macam mana nak jadi orang bertakwa ni, yang ketiganya kena mujahadah. Mujahadah dan juga istiqamah. Benda ni benda yang payahlah. Mujahadah ni maksudnya kita bersungguh-sungguh melawan
keinginan hawa nafsu. Dan ingat, hawa nafsu kita ni selalu mengajak kita ataupun selalu mengarahkan kita buat benda-benda yang lalai dan buat benda-benda yang jahat. Selalunya lah, selalunya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Dalam surah juzuk yang ke-13 dalam surah Yusuf, kan? Awal juzuk ke-13 tu. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu ni selalu mengarahkan kita ke arah kejahatan. Sebab tu kita kena mujahadah. Ingat kata-kata ni. Selalu saya kongsikan kepada orang-orang yang terdekat dengan saya ni. Mujahadah ni biasalah. Awalnya memang payah. Pertengahannya insya-Allah mudah. Dan akhirnya pasti akan terasa indah. Jadi memang mujahadah ni nak lawan keinginan nafsu yang suka seronok-seronok, suka lalai-lalai, suka benda-benda lagon ni memang payah. Awal-awal tu memang susah. Memang payah, kena lawan. Lawan tetap lawan. Dan kemudian bila dah tengah-tengah tu dia dah mula dah rasa mudah sikit. Sebab selalunya kepayahan ni dia akan kita tempuhi kepayahan tersebut pada permulaan. Tapi dah pertengahan tu dia seringan, rasa semakin mudah dan akhirnya bila mana kita terus istiqamah, insya-Allah di hujungnya kita akan rasai keindahannya. Sebab tu mujahadah ni memang pentinglah. Dan kelebihan orang-orang yang mujahadah ni, Allah Subhanahu Wa Taala ada merakamkan dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-69, surah yang ke-29 ayat ke-69. Apa yang Allah rakamkan tentang orang yang mujahadah ni? Ayat dia, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-69. Tolong tulis di ruangan komen dalil berkenaan mujahadah, kelebihan orang mujahadah pada surah Al-Ankabut ayat 69. Bantu saya tuan-tuan, sahabat-sahabat, tulis di ruangan komen. Surah Al-Ankabut ayat 69, kelebihan orang mujahadah. Apa yang Allah rakam? Orang-orang yang bermujahadah ataupun bersungguh-sungguh di jalan kami, nescaya kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Lanahdiyannahum subulana. Maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan kami ni. Maka jalan dia insya-Allah akan dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala terus menuju ke arah ketakwaan, insya-Allah terus ke arah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu penting untuk kita mujahadah dan juga istiqamah. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, nak katakan mujahadah ni pun payah juga. Dah payah dah. Nak kata mujahadah ni susah. Tapi kita kena buat juga. Sama juga dengan istiqamah. Istiqamah ni maksudnya konsisten. Memang payah. Contohlah kan, macam kita mungkin berjoging lah kan, maraton dan sebagainya kan. Mungkin kita boleh Sabtu hari ni kita jogging 10 km contohnya. Besok belum tentu kita boleh konsisten sama 10 km. Belum lagi lusa dan hari-hari seterusnya kita konsisten 10 km. Belum tentu. Ada orang hari ni 10 km, besok dia cuti, dia rehat, dia tak berjogging. Lusa dia tak jogging. Seminggu dia stop cuti. Minggu depan Sabtu baru sama 10 km. Ini pun bukan konsisten lah namanya kan. Bagi saya lah kan, nak konsisten ni seperti mana yang dituliskan oleh ataupun daripada hadis Nabi SAW, hadis riwayat Muslim, amalan yang paling disukai Allah ialah berterusan walaupun sedikit. Alright, ada soalan nanti saya baca insya-Allah. Macam mana nak pastikan mujahadah kita tak sampaikan kita jadi depression atau stres melampau. Okey, insya-Allah. Nanti kita nak jawab sekali ni. Alang-alang dah tanya ni, ada kaitan untuk kita bincangkan bab istiqamah ni. Dia ada kaitan dengan mujahadah. Dan macam mana nak sampai kita tak stres dan sebagainya. Macam mana hadis Nabi SAW, ada riwayat Muslim ni dengan hadis ni. Jawapannya dengan hadis ni. Rasulullah SAW sabda, amalan yang paling disukai Allah adalah yang berterusan walaupun sedikit. Yang istiqamah ataupun konsisten walaupun sedikit. So nak tak nak, macam mana kita nak mujahadah ni, kita nak konsisten, nak istiqamah, mulakan dengan sedikit-sedikit. Sebab tu
Kalau orang yang nak lari jarak jauh dan sebagainya, kalau tak mampulah, kita ni dah lah jenis kaki pun tak berapa nak fit sangat, badan pun tak berapa nak fit sangat kan. Jadi kita mulakan lari yang sedikit-sedikit. Kalau tak mampu lari, mungkin berat kita yang melampau, kalau kita lari terlampau ekstrim sangat pun akan merosakkan lutut kita, kaki kita dan sebagainya. Mula dengan berjalan tak ada masalah. Kalau kita jalan-jalan kan, bagi saya kalau selalunya jalan setengah jam ataupun 40 minit dah dapat 2 kilometer. 30 minit jalan kaki biasa ni, santai-santai, mungkin sambil-sambil dengan ceramah, sambil-sambil kita bersembang dengan kawan-kawan, adik-beradik, pasangan kita, dah dapat 2 kilometer sehari. Biarlah kalau kita istiqamah 2 ke 3 kilometer sehari, kalau 2 kilometer sehari, mengambil masa 30 ke 40 minit, kalau kita konsisten setiap hari, seminggu dah dapat lebih kurang 14 ke 15 kilometer. Bayangkan, berbanding orang yang lari 10 kilometer, rehat seminggu, mungkin rehat 2 minggu, tapi tak konsisten. Dia tak elok lah kan. Jadi benda tu pun diajarkan. Macam mana kita nak konsisten ataupun nak mujahadah ni supaya tak stres melampau ni, kita mulakan sikit-sikit lah. Mujahadah ni jangan kita mujahadah kalau nak berubah kan, berubah semua sekali nak berubah. Jadi kita buat sikit-sikit. Contohnya kita nak berubah menjadi orang yang lebih baik. Dari dulu kita tak berpakaian menutup aurat, akhlak kita pun kita tak berapa nak baik. Mungkin ada perangai-perangai yang teruk-teruk kita ni kan. Ataupun kita jenis yang tak solat, Quran pun tak pernah belajar. Jangan semua benda kita nak buat. Kita mula sikit-sikit. Mungkin kita mula dengan belajar tentang Al-Quran, belajar tentang solat. Kemudian kita belajar tentang aurat, belajar tentang ikhtilat, sikit-sikit. Walaupun ada pendapat, kalau kita dah tahu benda tu haram, kita ubah semua. Ubah semua. Sehingga kita stres, nak orang pula mengata dan sebagainya, depression. Jadi kita mula ubah sedikit-sedikit, mujahadah sedikit demi sedikit. Yang penting kena ada kesungguhan diri sendiri. Dia yang penting, kalau tak nak stres ataupun tak nak depression, biarlah perubahan itu, mujahadah itu, ataupun usaha kita nak istiqamah tu datang dari diri kita sendiri. Datang dari diri kita. Kalau kita datang daripada orang lain suruh, pasangan kita suruh, ibu bapa kita suruh, ini suruh, ataupun kita terlampau mengambil pandangan orang untuk menjadikan itu penguat kita dalam mujahadah dan istiqamah untuk berubah, maka benda tu tak akan tahan lama. Sebab tu niat tu penting, kena bermula daripada diri sendiri, dan insya-Allah kita mula sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan mujahadah tu akan tak terasa terlampau berat ataupun tak terlampau payah, dan insya-Allah ia lebih mudah untuk istiqamah. Cuba kita amalkan insya-Allah. Tuan-tuan, kita tengok lagi, itu yang ketiga. Yang keempat, yang paling penting juga kena berdoa dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu Taala. Ini paling penting lah. Untuk orang yang bertakwa ini, bertawakal kepada Allah Subhanahu Taala. Kita kan pernah dengar kan, wa may yattaq, dalam surah At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Antara orang yang ciri orang bertakwa ni, antaranya lah dia selalu bertawakal kepada Allah dan berdoa kepada Allah SWT. Jadi kita doalah. Kita usaha dah, tapi jangan lupa untuk berdoa kepada Allah supaya Allah menjadikan diri kita orang yang bertakwa. Doa kepada Allah. Banyak bangun malam, banyak kita memohon, meminta kepada Allah SWT supaya kita ini diberikan takwa. Sebab tu ada satu doa. Mungkin nanti insya-Allah kalau diberi kesempatan saya akan kongsikan di ruangan komen. Saya tak sempat nak share dekat slide. Ada doa ni daripada hadis Nabi, riwayat Muslim. Nabi mengajarkan doa ni, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Selalu saya dengar doa ni dekat Radio Aikim. Ada seorang ustaz apa nama dia?
Dia macam Radio Aikim selalu pasang lah, dia buat lagu. Allahumma anti nafsi taqwaha. Dia macam jadi zikir. Kadang-kadang kita ingat itu zikir ke, selawat ke, tapi tu punya hadis Nabi, berbentuk doa. Kalau nak macam selalu dengar ataupun nak selalu hafal, dengar Radio Aikim. Dengar Radio Aikim banyak-banyak. Tak ada masalah nak dengar Hot FM, Era ke, Hit ke, macam-macam kan sekarang ada kan. Tapi lebih baik kita dengar yang mungkin yang lebih baik, insya-Allah. Maksudnya apa? Ya Allah, kurniakan jiwaku takwa, bersihkanlah jiwa, engkaulah sebaik-baik yang membersihkan jiwa, engkaulah pelindung dan penguasa. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kita atau menjadikan kita orang yang bertakwa. Sebab tu juga ada juga doa juga yang mungkin selalu kita baca, dan sebenarnya doa ini juga diambil daripada Al-Quran. Doa macam mana nak jadi orang bertakwa ni ada pada surah Al-Furqan. Tulis doa orang bertakwa ada dicatatkan dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-74. Boleh kita amalkan sama-sama. Ayat 74, ayat dia macam mana? Kita pernah dengar ni, kita selalu baca juga ni. Tapi mungkin kita tak berapa faham maksud dia. Rabbana habalana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Selalu hafal kan? Ramai hafal lah. Tahu tak apa maksud dia? Rabbana hablana. Ya Allah, kurniakanlah kami hablana min azwajina, daripada isteri-isteri kami. Ni kalau ada seorang isteri je lah kan. Kalau ada banyak tu isteri-isteri lah. Tak apa, tak ada masalah pun baca doa tu kan. Ustaz, saya ada satu isteri je. Macam mana ni? Doa ni kan untuk banyak isteri. Saya tak boleh baca ke? Boleh. Dan isteri pula jangan salah sangka. Ini doa dalam Quran. Kenapa abang time azwajina tu kuat je baca? Kan? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina. Azwajina tu kuat pula dia bacanya, kan? Astaghfirullahalazim. Isteri-isteri sekalian, jangan salah sangka itu doa dari Al-Quran. Para sang suami ni hafal doa ni pun dah kira syukur ni. Nak doakan bukan dia je nak jadi orang yang bertakwa. Dia nak doakan kita. Kita tu maksudnya isteri dia. Setakat ni isteri dia. Isteri satu kan? InsyaAllah kena ingat tu. Jangan salah sangka. Wa zurriyatina, dan zuriat-zuriat dia. Zuriat ni dia sebenarnya bukan anak kita saja. Selalu kita kata zuriat kan anak. Tetapi kalau perbincangan ulama tentang zuriat ni, anak kita, cucu kita, keturunan kita ni. Zuriat ni maksud keturunan-keturunan kita. Boleh jadi anak kita, boleh jadi cucu kita dan seterusnya. Qurrata a'yun, menjadi penyujuk mata, waja'alna lil muttaqina imamah, dan jadikanlah kami pemimpin kepada orang-orang yang bertakwa. Ini doa kita. Doa ni hafal baca bahasa Arab, alhamdulillah bagus. Tapi kalau lebih baik kita, kalau tak hafal bahasa Melayu, cuma kita faham doa tu. Upgrade lah sikit doa kita ni. Cara kita berdoa ni, upgrade sikit. Jangan kita baca je. Kalau tak boleh nak bahasa Arab, Ustaz, saya bahasa Arab ni memang fail lah Ustaz. Tak pernah boleh nak hafal. Kalau boleh baca bahasa Melayu je, tak ada masalah. Allah faham je. Kalau bahasa Inggeris, Ustaz, bahasa Melayu saya ni memang, walaupun saya orang Melayu, tapi saya duduk 20 tahun dekat UK lah Ustaz. UK kat mana? Ulu Kelang. Saya lagi suka bahasa Inggeris. Tak ada masalah. Ada orang macam tu Saya ada anak murid saya kelas mengaji. Dia akan beli terjemahan Quran yang bahasa Inggeris. Dia kata kalau dia baca terjemahan bahasa Inggeris, dia akan lebih rasa, lebih faham dekat hati dia. Sedangkan kalau kita kan baca bahasa Melayu lagi faham kan. Dia orang Melayu. Tapi mungkin budaya dia, family dia, bila mana baca bahasa Inggeris tu dia akan rasa lebih sampai dalam jiwa dia. Tak ada masalah. Ustaz, boleh ke baca doa dalam bahasa Inggeris? Tak ada masalah. Jadi itu yang penting doa. Sebab Allah ni dia beza dengan manusia. Memang sangat beza.
Kita ni manusia biasa, kalau kita selalu minta doa ni kan satu permintaan kita, permohonan kita. Mohon bantuan daripada Allah kan. Kalau manusia ni kita minta bantuan dia selalu, dia akan rasa kau ni tak habis-habis nak minta tolong ni. Asyik aku je, tak ada orang lain ke? Minta tolong orang lain lah. Walaupun kadang adik-beradik kan, keluarga, manusia ni beza. Kalau kita selalu minta-minta kat dia, tolong aku sikit, aku ni dah tak ada duit sangat lah, pinjam sikit. Dia kalau sekali mungkin okey lagi. Kalau minggu ni minta, minggu depan minta, macam setiap minggu pula minta, kita pun dia ni memang malas bekerja ke? Kita pun rasa macam tak puas hati kan. Kita rasa benci. Itu beza dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ni makin kita minta, makin dia suka. Mintalah apa-apa pun, makin lagi dia suka. Seolah-olah kita ni selalu ada connection dengan Allah, selalu berhubung dengan Allah. Kan? Jadi selalulah doa. Jangan lupa doa, terutamanya selepas solat fardu. Jangan kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita pun bangun terus. Yang penting doa lah, doa. Doa antara doa yang tadi tu, doa yang boleh amalkan doa yang tadi itulah. Surah Al-Furqan ayat 74. Dah tulis kan? Alhamdulillah. Okey, kemudian yang kelima, macam mana nak jadi orang bertakwa ini, tuan-tuan dan puan-puan, banyakkan bertaubat dan berbuat kebaikan. Sebab taubat inilah benda pertama untuk kita boleh mujahadah dan juga untuk kita boleh menjadi orang bertakwa. Sebab bertaubat ni maksudnya apa? Bertaubat ni adalah kembali kepada Allah. Selepas kita berbuat dosa. Taubat adalah kembali kepada Allah. Maksud taubat taubat adalah kembali kepada Allah setelah kita melakukan dosa. Dan taubat yang terbaik adalah taubatan nasuha. Kadang ada yang ramai yang tanya, Ustaz, saya ni bukan tak nak taubat, saya dah bertaubat, tapi kadang-kadang saya buat lagi benda-benda yang lama. Ada Ustaz pernah tanya, Ustaz, saya banyak tengok video-video lucah lah Ustaz, kan? Video-video tak elok lah. Saya dah bertaubat dah, saya dah cuba sungguh-sungguh, dah lama dah saya tinggal. Dah hampir berbulan-bulan saya tinggal, tapi hari ni saya buat lagi. Apa yang saya perlu buat? Teruskan mujahadah, teruskan bertaubat. Jangan sesekali putus asa dengan rahmat Allah. Kalaulah 100 kali kita jatuh dalam lubang dosa, ataupun buat benda yang sama 100 kali, kita kena bangkit bertaubat juga 100 kali. Sebab Allah Subhanahu Taala sangat suka orang-orang yang bertaubat. Kan kita baca doa, antara doa selepas wuduk, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat menyukai dan mencintai orang yang banyak bertaubat dan juga orang yang menyucikan dirinya. Itu juga ayat Quran. Allah sangat suka kita yang sentiasa ada usaha untuk bersihkan diri kita daripada dosa-dosa. Teruskan bertaubat. Walaupun kita lemah, sentiasa jatuh, sentiasa ulang balik kesilapan yang sama, teruskan bertaubat. Teruskan bertaubat. Teruskan. Jangan tinggal lama, jangan buat lagi, esok buat lagi, kumpul seminggu baru bertaubat. Jangan. Jadi kita kalau boleh lepas je buat, terbuat ataupun terleka, terlalai, teruskan bertaubat. Terus bertaubat, terus bertaubat. InsyaAllah mudah-mudahan Allah terima taubat kita. Sebab tu Allah kan ingatkan kita. Dia memanggil kita, hamba-hambanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Maksudnya apa? Katakanlah kepada hamba-hambaku, qul ya ibadiyalladzina asrafu. Allah ni nak panggil ni kepada semua hamba-hamba aku yang melampaui batas, yang buat dosa, yang buat maksiat. Apa Allah bagi tahu kat kita ni semua ni, kita yang banyak buat dosa maksiat ni. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Sebab apa kalau kita orang jangan putus asa ni? Apa yang kita akan dapat kalau kita tak berputus asa dengan rahmat Allah? Innallah yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah akan ampunkan dosa kita. Jami'a, semuanya. Cuba bayangkan kalau kita ada rasa macam putus asa, rugilah kita. Dosa kita tak terampun. Tapi kalau kita ada sedikit rasa untuk kita bertaubat,
kita tak ada rasa putus asa, insya-Allah Allah akan ampunkan. Bukan satu dosa, bukan dua dosa. Innallaha yaghfiru dzunub jami'a. Zunub dah masuk jamak dah, jami'a lagi, semua dosa-dosa kita, masya-Allah. Dan yang keenam, yang terakhir, tidak berlebih-lebihan dengan perkara yang halal. Nah, ini diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Nabi riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka sesiapa yang menjaga dirinya iaitu menjadi orang bertakwa daripada perkara syubhah, sebenarnya dia memelihara agama dan dirinya. Maka perkara-perkara syubhah ni adalah perkara-perkara yang kita ragulah sama ada dia halal ataupun haram, maka itu adalah ciri-ciri orang bertakwa. Sama juga yang disebut oleh Abu Darda. Abu Darda ada berkata, kesempurnaan takwa itu apabila seseorang hamba itu sentiasa berhati-hati dengan Allah, iaitu dengan mematuhi arahan dan menjauhi larangannya walaupun dalam hal sekecil zarah sekalipun, sehingga dia meninggalkan sesuatu yang halal sekalipun kerana takut jatuh kepada perkara yang haram. Dia meninggalkan perkara yang halal sebab dia takut perkara yang halal yang dia buat tu jatuh kepada yang haram. Itu orang bertakwa. Dia kata orang bertakwa ni dia hati-hati, sungguh-sungguh hati-hati walaupun kepada perkara-perkara yang halal. Apa yang perkara halal? Contoh makan. Makanan yang kita makan halal. Tapi kalau berlebih-lebihan, boleh jadi kita ni tidak memiliki sifat orang bertakwa lah. Maksudnya orang bertakwa ni dia tidak berlebihan lah dalam perkara-perkara yang halal. Okey, ni insyaAllah. Ni yang baru pertama ni, Masya Allah. Dah sejam Ini 6 ciri orang bertakwa, mudah-mudahan, ataupun 6 cara. 6 cara macam mana nak jalan. Yang pertama, kita menuntut ilmu, beramal dengan ilmu, mujahadah dan istiqamah, berdoa dan bertawakal, bertaubat dan berbuat baik. Dan yang keenam, tidak berlebihan. Dan apa yang kita buat sekarang ni, sebenarnya ni barulah poin yang pertama, menuntut ilmu. Baru poin pertama. Sekarang ni kita sedang menuntut ilmu. Apa yang perlu kita buat? Perlu buat yang kedua, perlu buat yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Itu kita kena buat sendiri. Diri kita kena buat. Kena buat. InsyaAllah saya doakan semoga anda semua, kita semualah dapat menjadi orang yang bertakwa, insyaAllah. Itu yang pertama. Dan pengajaran yang kedua yang boleh kita sama-sama ambil dalam surah At-Tur, ahli keluarga beriman berkumpul di syurga, Masya Allah. Ini ada dalilnya di dalam surah At-Tur. Tadi kita ada bincangkan sikit kan, rupa-rupanya ayat 21 ni merupakan satu motivasi buat kita untuk kita buat family gathering, untuk kita berkumpul bersama ahli keluarga kita di syurga nanti. Apa dalilnya? Walladzina amanu wattama'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in mimma kasaba rahin. Maksud dia apa? Mungkin boleh boleh besarkan kot tak apalah. Ni dalil dia pada ayat yang ke-21. Surah At-Tur. Sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok. Dan dalam surah ini, dalam ayat 21 ni Allah Subhanahu Wa Taala firman, dan orang-orang yang beriman dituruti oleh zuriat keturunannya dengan keadaan beriman, kami hubungkan dan himpunkan zuriat keturunannya itu dengan mereka di dalam syurga. Dan kami dengan itu tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal-amal mereka. Tiap-tiap seorang manusia terikat dengan amal yang dikerjakannya. Jadi ini satu benda yang penting untuk kita tengok sama-sama bahawa sekiranya kita ni menjadi orang yang beriman. Dan juga kita pula mendidik anak keluarga kita, pasangan kita menjadi orang yang beriman, sebenarnya kita boleh berkumpul bersama-sama di dalam syurga. Walaupun tidak mengurangi sedikit pahala amal mereka. Maksudnya, kadang-kadang di syurga ni kita ada level-level syurga kan. Kedudukan kita berbeza di sisi setiap orang lah. Bergantung pada amalan kita, kedudukan kita dan sebagainya. Tapi bila kita berkumpul tak kurang pun kita punya kedudukan. Maksudnya taklah kita, walaupun mungkin anak kita ada di kawasan yang mungkin rendah sikit daripada kita ataupun pasangan kita mungkin tinggi lagi daripada kita.
Jadi kita boleh berkumpul pada satu tempat tanpa mengurangi nilai kedudukan tinggi mereka di dalam syurga nanti. Sebab tu kita pentinglah, kadang-kadang mungkin sekarang ni musim-musim COVID kita tak boleh berkumpul beramai-ramai kan. Sehingga kan ada mungkin perkara yang menyedihkan, ada yang anak di outstation, ibu bapa dijangkiti COVID dan sebagainya, ada juga yang meninggal dunia, tak dapat nak tengok, tak dapat nak urus dan sebagainya. Mungkin itu satu perkara yang menyedihkan. Di dunia ni kita tak sempat nak berkumpul, kadang nak kita bekerja, ada yang mungkin frontliner dan sebagainya, tak boleh nak balik rumah selalu, tak boleh nak balik kampung selalu sebab takut risiko kepada ibu bapa yang mungkin dah tua. Kita kena faham, sebagai anak kita kena faham keadaan sekarang ni mungkin menyebabkan kita tak boleh berkumpul. Ibu bapa sama ada yang berada di kampung dan sebagainya pun kena faham yang kita tak boleh juga selalu berjumpa, mungkin atas sebab tertentu. Tetapi kita kena yakin apa yang kita kena buat, kita kena jadi orang yang beriman bersungguh-sungguh, kena selalu didik anak kita, pasangan kita, keluarga kita jadi keluarga yang beriman, supaya walaupun di dunia kita tak boleh berhimpun, berkumpul, bersua, berjumpa, tetapi mudah-mudahan kita dapat berkumpul di syurga bersama-sama. Sebab itulah sahabat-sahabat, yang paling penting kita kena usaha jadi orang beriman. Kalaulah kita nak orang kata, kita kan kadang kalau bercinta ni kan, biarlah kita punya hubungan cinta kita kekal hingga ke jannah. Kan selalu orang cakap #till jannah. Macam mana nak til jannah kalau kehidupan kita di dunia macam seolah-olah kita ni ahli neraka. Kita je nak jadi baik. Kita je nak baca Quran banyak, kita nak sedekah banyak, kita nak bangun malam solat tahajud banyak. Kita tak kejutkan anak keluarga kita bangun malam. Kita tak didik pun keluarga kita dengan ilmu tentang sedekah, dengan ilmu tentang bacaan Quran dan sebagainya. Kita seolah-olah melepaskan diri kita saja dan kita mengabaikan keluarga kita, isteri kita, pasangan kita dan sebagainya. Jadi itu perkara yang tak sepatutnya berlaku. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara dia untuk Nabi tak pernah tinggalkan keluarga di dalam sudut amalan. Maksudnya ada amalan-amalan, memang ada amalan khusus untuk Nabi, tetapi Nabi SAW juga sentiasa berfikir ataupun mengajak ahli keluarganya juga turut beramal dengan sesuatu amalan. Contohnya Qiyamul Lail. Nabi selalu ajak isteri dia. Nabi juga mengejutkan menantu dan juga anaknya untuk bangun malam. Cuba bayangkan benda tu kita kena buat. Lagi kalau balik-balik ni kan, mungkin Sabtu Ahad ni anak-anak kita, menantu kita balik kan, tidur rumah dan sebagainya, balik kampung. Kita bangun malam okey dah, sampai baca Quran, menangis-nangis. Ni, ketuk tak pintu anak-anak kita, menantu kita? Kalau tak ketuk, cakap awal-awal. Cakap awal-awal sebelum tidur. Esok kita niat tadi, pagi tadi ada ustaz tu cakap, kalau nak masuk syurga bersama-sama, nak berjumpa, kena sentiasa usaha jadi orang yang beriman. Jadi insya-Allah esok pagi kita akan buat Qiyamul Lail keluarga. Cuba tak pernah buat Qiyamul Lail keluarga ni. Subuh pun kadang-kadang gajah pun lagi awal bangun daripada kita. Ini pula nak Qiyamul Lail kan. Tak apa, kita niat cakap awal-awal. Bagi tahu, jangan pula nanti tiba-tiba time pukul 3-4 pagi kita ketuk. Terkejut dia ni. Ada hantu mana ketuk-ketuk ni kan? Dah lah jarang-jarang balik kampung. Tiba-tiba ada benda-benda ketuk pula ni. Jadi takut pula kan. Bagi tahu awal, besok pagi ayah, mak nak kejut kamu ni. Bangun. Kalau tak dapat berjemaah pun buat sendiri-sendirilah. Boleh ini Nabi buat kat anak cucu dia. Dekat menantu dia. Nak jadi menantu yang soleh. Biar jadi menantu, jangan jadi hantu. Kan? Itu yang kita kena cuba wujudkan budaya dalam keluarga supaya kita dapat selamatkan diri kita dan juga keluarga kita daripada api neraka dan dapat berjumpa bersama-sama dalam syurga. Sebab Allah ingatkan dalam Quran kan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kamu dan juga keluarga kamu ni, ahli keluarga kamu ni daripada azab api neraka. So jangan kita biarkan mereka,
walaupun mereka rasa mereka tu mungkin akhlaknya baik, peribadinya baik, tapi kita kena beringat-ingatlah kalau sekiranya mereka mungkin mengabaikan solat, mungkin kurang belajar Al-Quran, ataupun tidak faham Al-Quran, tidak hafal Al-Quran, ataupun mungkin dibiarkan saja amalan-amalan mereka itu tak ditekankan amalan-amalan, terutamanya amalan-amalan fardu yang wajib ni. Jadi kita sebagai mungkin ibu bapa ataupun ahli keluarga yang ada kesedaran, cuba mengingati antara satu sama lain, insya-Allah, supaya kita bersama-sama dapat berkumpul dalam syurga, insya-Allah. Nak kumpul kat syurga ni lah jadi orang beriman, buat amal sebaiknya, insya-Allah. Didik keluarga kita, insya-Allah kita boleh bersama-sama kat syurga ni. Dunia ni kejap je, mungkin itulah kita sempat berjumpa, mungkin kita kan ada arwah ayah kita ataupun arwah mak kita yang sudah pergi meninggal dunia, tak sempat lama pun, rasa macam sekejap je kat dunia. Macam mana nak jumpa? Kita boleh jumpa dengan mereka di syurga yang kekal selamanya. Caranya jadi orang beriman bersungguh-sungguh, insya-Allah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir pengajaran dalam surah At-Tur, di mana yang kita ulang, sabar dalam berdakwah dan bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina takum. Ini antara ayat 48. Ayat kedua terakhir sebelum tamatnya surah At-Tur ini, apa yang Allah ingatkan? Dan dengan demikian bersabarlah wahai Muhammad, menerima hukum Tuhanmu dan memberi tempoh kepada mereka, kerana sesungguhnya engkau tetap terselamat dalam pemeliharaan dan penguasaan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu semasa engkau bangun. Jadi ini antara perkara yang kita kena buat dalam berdakwah. Macam yang saya sebut tadi, kita tak cukup dengan kita berada di pihak yang benar, tak cukup dengan kita ni benar, dan juga kita perlu ada sabar untuk kita istiqamah dan juga membantu kita untuk teruskan berdakwah. Sebab tu dalam surah Al-Asr ada menyebut wal asr innal insana lafi khurs. Semua orang berada dalam keadaan yang rugi. Semua orang rugi. Manusia ni akan berada dalam kerugian. Kita rugi, mak ayah kita semua rugi. Dan ada golongan yang tak rugi. Allah sebut dalam surah Al-Asr, illal ladzina amanu. Pertama, orang yang beriman. Wa amilus salihat. Tak cukup beriman. Yang kedua, dia beramal soleh. Watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Yang ketiga, dia berpesan-pesan kepada kebenaran. Tapi tak cukup benar, watawasau bis sabr, berpesan-pesan kepada kesabaran. Sebab tu dalam berdakwah perlu ada benar, perlu ada sabar. Barulah insya-Allah dakwah itu akan konsisten dan akan memberikan hasil ataupun kesan yang baik dalam mad'u kita lah, ataupun sebenarnya pada diri kita sendiri. Kadang ada orang nak berdakwah tapi tak sabar. Kadang-kadang marahlah apalah. Sebab tu kena ingat tuan-tuan. Kadang kita penat kan ingatkan nasihat pasangan kita, anak kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, tapi tak berubah-ubah. Ustaz, penatlah saya. Dah tegur macam-macam dah buat macam-macam dah. Buat cara yang baik tak jalan, buat cara yang tegas tak jalan. Dah buat macam-macam Ustaz. Susah betul lah ni perangai dia. Keras kepala, hati dia macam batu lah Ustaz. Saya rasa kan hati dia ni lebih gelap dari malam Ustaz. Kata-kata dia tu macam seolah-olah dia tu malaikat kan. Nak katakan macam ni lah tuan-tuan. Sepatutnya kesukaran kita untuk mendidik diri kita sendiri sepatutnya menimbulkan kesabaran dalam kita mendidik orang lain. Kita ni pun nak didik diri sendiri, nak mujahadah pun payah, betul tak? Nak suruh solat awal waktu, bukan main payah lagi. Nak suruh baca Quran, mungkin 1-2 muka surat setiap hari istiqamah pun payah. Mungkin nak bersenam di luar sana, nak bersenam mungkin konsisten, mungkin 30 minit, 10 minit, 15 minit setiap hari pun payah. Sepatutnya kepayahan ataupun kesusahan kita mendidik diri kita menimbulkan kesabaran dalam diri kita untuk mendidik orang lain. Kita macam inilah. Aku nak didik diri sendiri pun payah. Jadi sepatutnya aku sabarlah nak didik orang lain. Jadi kalau kita tahu payahnya mendidik diri kita sendiri ni,
Jadi kita perlu lebih bersabar dalam mendidik orang lain, terutamanya orang-orang yang kita sayang. Anak kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, dan insya-Allah orang lain lah, insya-Allah. Jadi wallahu alam, saya rasa itu saja untuk perbincangan kita pada hari ini, dan mungkin di penghujungnya nak bagi teaser lah kan sikit. Bagaimana penghujung surah At-Tur ayat 49, di mana Allah menyebut wa minal laili fasabbihu wa idbarun nujum, dan hendaklah kau bertasbih kepadanya, iaitu Allah, pada waktu malam dan ketika bintang tenggelam pada waktu subuh. Nak katakan bangun malam lah, banyakkan qiyamul lail, bangun malam, sebab bangun malam ni banyak kelebihan dia. Antaranya yang guru saya sebut, Allah akan beri kemuliaan, Allah akan berikan kemudahan urusan, dan Allah akan menahan seseorang ini daripada melakukan dosa. Ini kelebihan orang-orang yang bangun malam. Masya Allah, Puan Mahani Radhiyallahu anha kesukaran mendidik kita, nanti kesabaran Ustaz. Allah betul tu. Dan apa yang hebatnya dalam hujung kaitan surah At-Tur ni, wa minal laili fasabbih wa idbarun nujum. Nujum ni bintang-bintang. Dalam hujung surah At-Tur ada perkataan nujum. Ayat 49 ni, ayat akhir ni. Dan rupanya lepas surah At-Tur, kita akan bincangkan surah An-Najmi. Dan dimulakan ujung surah An-Najm, At-Tur ini ada kaitan dengan permulaan surah An-Najmi. Surah selepas dia iaitu An-Najmi, dengan disebut wan najmi idza hawa, dan demi bintang semasa ia menjunam. Ada kaitan. Dan sebab itulah kita kena nantikan perbincangan kita pada minggu hadapan berkenaan dengan surah An-Najm. Hujung surah At-Tur ada perkataan bintang, awal selepas surah itu juga ada perkataan bintang. Masya Allah, subhanallah, hebatnya susunan tulisan ataupun bahasa dalam Al-Quran. Memang Al-Quran ini bukan tulisan daripada manusia, tetapi ia adalah hasil kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat balik pengajaran surah At-Tur, yang pertama kita perlu jadi orang yang bertakwa supaya dijamin masuk syurga. Dan ingat balik 6 cara untuk kita yang bertakwa, sama-sama kita amalkan, dan doakan saya juga supaya istiqamah mujahadah dapat amal bersama-sama. Yang kedua, kita sentiasa cubalah ahli keluarga yang beriman ni berkumpul di syurga. Jadikan ahli keluarga kita ahli keluarga yang beriman. Diri kita beriman, keluarga kita beriman, mudah-mudahan walaupun kat dunia ni tak sempat nak jumpa lama, mungkinlah ada orang yang, ada banyak kes, ada orang yang dah bersalin, baru sehari dua anak dia meninggal. Ada yang mungkin 2-3 ada yang mungkin, kalau kita tengok kes Siti Sarah kan, isteri kepada Shu'aib kan, sepatu tu kan. Bayangkan anak dia yang lahir tu tak sempat nak berjumpa dengan ibu dia. Tak sempat dalam kandungan, tak tengok pun muka mak dia secara live lah. Tak sempat. Tapi mudah-mudahan kalau anak itu menjadi orang yang beriman, ibunya juga beriman, insya-Allah mereka akan bertemu, berjumpa semula dalam syurga yang kekal selama-lamanya. Masya-Allah, hebatnya Allah Subhanahu taala. Dan yang ketiga, sabarlah dalam berdakwah, dalam kita menasihati orang, dan bertasbihlah kepada Allah. Ingat, dalam usaha kita berdakwah ni, kita juga perlu jaga amal fardi kita. Perlu jaga kita punya amalan harian kita, supaya kita ada kekuatan untuk sentiasa istiqamah dalam, dan juga sabar dalam berdakwah, insya-Allah. Wallahualam, saya rasa itu saja untuk perbincangan saya hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Dan insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Kita akan membincangkan tentang surah An-Najm, surah yang ke-53, dan sahabat-sahabat yang mungkin berminat untuk dapatkan buku di sebalik 114 nama surah ini, ataupun buku DIY hafaz Quran di rumah, boleh berhubung dengan admin ataupun PM lah dalam kita punya page ni. Mudah-mudahan membantu anda untuk lebih faham dan dekat dengan Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa.